Baik, terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan Kedah. Memandangkan kita berada di Dewan Al-Farabi ini, salam itu sangat sinonim kebersamaan. Jadi bermaksud kita dan juga para penonton yang berada dalam Dewan ini, kita sama-sama hari ini akan berkongsi tentang topik yang diberikan. Apapun terima kasih kepada pengerusi majlis. Bila diumumkan last kali tu rasa penting. Saya tu rasa saya sangat penting di sinilah. Walaupun saya bukan doktor, saya bukan da'i, jadi saya sebab dia umum yang last kali tu macam kemuncak sangat. Tapi bila menyanyi tu, MC menyanyi sedap kan? Jadi kalau saya nak sambung, semua orang kena berdiri. Pasal kita akan mulakan dengan negaraku lah. Boleh kot? Baik, nampaknya yang di depan tu macam kosong sikit, tapi ada yang kuat masuk. Jadi mungkin takkan nak tengok saya, dia pun nak main tengok da'i kot. Doktor? Doktor tak tahu, nak tengok doktor semualah. Dan hari ini semuanya akan berbicara tentang kalau dulu mungkin benda ni asing. Mungkin benda ni adalah satu benda yang asing dan jarang-jarang orang nak sebut. Orang takut nak sebut tentang kesihatan mental. Tapi pada hari ini, orang lewat akhir-akhir ini, perkara ini sering menjadi bualan. Risau-risau, kita duk rasa jauh tapi rupanya dia dekat dengan kita. Kita rasa macam kita tak pernah terlibat, rupanya kita ada sikit simptom-simptom tu. Baik. Yang berusaha barisan kepimpinan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang ada dalam Dewan ini dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, pengetua-pengetua dan guru besar. Saya kena sebut betul-betul sekali lagi, bila sebut guru besar bukan sebab dia besar, tapi sebab tanggungjawabnya besar. Marah dah tu. Baik, dan kalau pengetua bukan sebab tua, yang muda-muda ramai di sini, tapi pengalaman tu, nampak kita kena jaga. Sebab saat lagi mereka duk nampak nasi tengah hari semua. Jadi kita jaga dulu, sabar sat lagi sama-sama kita pi. Mereka kata nasi pun sedap hari ni, tak tahu sedia kot no? Takkan tak sedia, orang angguk. Urus dia angguk dah. Okey, alhamdulillah pada hari ini, hari Khamis 24 Oktober, dapat kita bersama-sama di pentas ini bagi mengupas dan membicarakan serta menterjemah satu topik, iaitu berkaitan dengan ringkas saja, tapi kalau kita dalami maknanya sangat mendalam. Kesihatan mental di tempat kerja. Jadi yang ada di hadapan kita ini, sebelum saya pi kepada panel jemputan kita, yang ada di hadapan kita ini adalah peneraju-peneraju yang berada di organisasi sekolah masing-masing maupun wakil yang ada. Dan namun sebelum kita berlayar dengan lebih jauh lagi, tadi dah diperkenalkan dah satu-satu. Dia macam anugerah bintang popular, perkenal dengan lagunya Berjalan Naik Sorang. Perkenal lagu Berjalan Naik Sorang. Jadi saya ulang sekali lagi lah supaya lebih jelas. Yang berada berhampiran dengan saya adalah Dr. Ahmad Rustam bin Madzin. Yang ni Sat Doktor saya ambil nafas Sat. Pakar Sekretari Konsultasi Liaison. Betul dah idram dia. Pasal tadi nak sebut dia eja lagu lain, sebutan lagu lain. Jadi takut makna dia lari. Jadi saya hafal lah sepanjang perjalanan tu daripada Hospital Sultanah Bahia. Dan yang berada di tengah-tengah yang cantik manis senyumannya itu adalah Da'i Nur Afiqah binti Mahmud, pegawai psikologi kaunseling dari Pejabat Kesihatan Daerah Baling. Okey, ada yang daerah lain di sini nak pergi dapatkan khidmat di Baling? Dia macam, saya rasa macam raksi di Baling. Boleh takkan tak boleh Doktor no? Okey, naib juara Da'i Pendakwah Nusantara TV3 musim kelima. Sebelum tu musim keempat saya ada di situ, tapi ada duk tengok lah. Nak masuk tu macam tak berapa confident lagi. Jadi hari ni kita praktis kot-kot nanti boleh masuk, tapi rasa umur lebih dah. Kemudian di hujung sana dengan penuh gaya dan wibawanya sedang memerhatikan saya pasal masa kita suntuk. Itu ada Tuan Haji Hasrul Dani bin Husin, Ketua Kaunselor Pendidikan Daerah. Lepas ni dia kata moderator mai sesi kaunseling. Orang bagi mai jadi moderator, jangan jadi panel. Baik.
insaf dengan peringatan itu. Jadi 3 panel jemputan kita akan membicarakan tentang tajuk yang telah pun diutarakan tadi. Mungkin ada yang tanya kenapa dibuat pada bulan ni, tarikh ni. Sebab bulan Oktober ni adalah bulan kaunseling, sambutan dia. Sebab tu kita buat Hari Kesihatan Mental Sedunia dan bulan kaunseling kebangsaan. Peringkat negeri Kedah kita sambut pada tarikh ini. Tetapi kalau sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia adalah pada tarikh yang sangat cantik, 10 Oktober. Jadi sebagai usaha global untuk meningkatkan kesedaran dan advokasi. Ini ada sekolah-sekolah yang ada program advokasi, sebut sedap sampai terbelit lidah apa makna dia. Okey, jadi tema ni dipilih sebab tema yang dipilih untuk sambutan Hari Kesihatan Mental ni, sudah tiba masanya untuk mengutamakan kesihatan mental di tempat kerja. Jadi tema pun dah menyokong. Jadi sebab itulah tajuk kita pada hari ini yang kita bagi itu kesihatan mental di tempat kerja. Baik. Jadi masing-masing bila nak sampai panel, dah sampai masanya kita pergi kepada panel yang pertama, iaitu Dr. Ahmad Rustam bin Mak Zain. Soalannya mudah saja, Doktor. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental? Bila sebut-sebut ni orang kata apa, tak semua orang faham, ataupun bila nak bercakap, kalau dulu orang sebut kalau kesihatan mental disebut gila. Adakah gila tu sahaja kesihatan mental? Minta maaflah mungkin kasar sikit, tapi kita nak perjelaskan apa dia yang ada dalam tu, siapa mungkin terdedah. Kalau di tempat kerja ni, adakah makin tinggi jawatan dia, makin dia terdedah kepada kesihatan mental. Dia petunduk pasal risau. Pasal di sini semua tinggi-tinggi. Jadi boleh silakan doktor. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada puan moderator, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Alright, soalan pertama memang penting sebab apa-apa perbincangan pun kita kena mulakan dengan takrifan. Dan bila kita cakap tentang isu kesihatan mental ni, sudah tentu macam puan moderator kata, biasanya kita kaitkan dengan gila, putih wayar, 3 suku, terencat dan sebagainya lah. Istilah-istilah biasa yang kita dengar di luar sana. Tetapi dan obviously bila kita dikaitkan dengan jabatan psikiatri ataupun kena pergi kaunseling, semua akan terfikir aku gila ke tak? Itu soalan yang biasa berlaku. Namun begitu hari ini the most important thing adalah apa sebenarnya takrifan yang diberikan kepada kesihatan mental oleh World Health Organization ataupun Organisasi Kesihatan Sedunia. Dan World Health Organization ataupun WHO takrifkan kesihatan mental ni tuan-tuan dan puan kepada 4 komponen utama. Yang pertama sekali adalah keupayaan untuk kenal diri. Okey, kita kenal diri kita siapa, kita guru besar, kita pengetua, kita ibu, kita ayah, kita anak, kita siapa. Kita kawan, kita sepupu, kita anak menakan, itu adalah kenal diri adalah yang pertama sekali. Okey, kenal kekuatan diri, kenal kelemahan diri. Itu adalah benda basic dalam konteks takrifan kesihatan mental yang pertama. Takrifan yang kedua adalah berkaitan tentang keupayaan kita untuk mengendali stres yang berlaku hari-hari. Okey, pi kerja, pi sekolah, jumpa orang bawahan, jumpa kaki tangan, jumpa orang atasan, jumpa bos, Microsoft dan sebagainya. Semua tu ada stresnya dan setiap stres tu kita mampu untuk kendali dengan baik. Okey, itu yang kita katakan sebagai kesihatan mental yang baik. Of course, sudah tentu ada ketikanya stres kita tinggi sikit. Contohnya bila ada audit, bila nak periksa, bila nak tengok KPI tak KPI, SOP tak SOP, semua pun akan pening kepala. Tetapi umumnya kita boleh atasi dengan baik berdasarkan dengan keupayaan kita sendiri dan juga bantuan yang ada sekeliling kita. Itu yang kedua. Tarifan yang ketiga dalam konteks kesihatan mental adalah bila mana kita mampu berfungsi sebagaimana yang dijangkakan berdasarkan apa yang kita pegang, amanah yang kita ada. Sebagai seorang pengetua, sebagai seorang guru, sebagai seorang guru besar, sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang doktor dan apa sahaja jawatan kita, kan? Kalau kita mampu untuk memenuhi ekspektasi ataupun jangkaan yang sepatutnya berkadaran dengan kita punya tugasan, maksudnya kesihatan mental kita baik. Nombor 3. Dan yang terakhir sekali adalah kemampuan kita untuk menyumbang kepada komuniti. Sumbangan kepada komuniti ni tuan-tuan dan puan adalah nombor 1, kat rumah. Kan? Nombor 2 adalah komuniti kerja kita sendiri. Maksudnya sumbangan itu kita tak menyusahkan orang. Itu yang paling simple sekali. Kan kadang-kadang kita rasa saya ni bukannya ahli komuniti, saya ni bukan ahli surau, saya ni bukannya AJK mana-mana, saya dekat jabatan pun tak ada apa-apa, tapi saya tak menyusahkan orang. Itu pun dah kira kesihatan mental yang baik dah. Alright, 4 komponen ini adalah asas perbincangan bila kita cakap tentang kesihatan mental.
Sebab itu yang saya katakan tadi, mula-mula tadi, kita kena betul-betul bezakan kesihatan mental dengan so-called gila tu, so-called putih waya tu, so-called terencat dan sebagainya. Sebab istilah-istilah ini, satu, label yang sangat buruk. Kedua adalah kita memang tak faham apa duduk perkara yang perkataan-perkataan yang kita gunakan. Sebab itu kita rasa macam benda tu boleh dimain-mainkan dan kita rasa malu pula kalau kita ada masalah. Alright, dalam konteks kerja, macam yang Puan Moderator kata, yang kau naik pangkat ni lagi teruk ke? Dia dalam konteks sistem mental tuan-tuan, dia tak mengira di mana kita. Daripada bawah sampai ke atas, semua pun ada kebarangkalian mengalami isu kesihatan mental. Kalau kita tengok dapatan National Health Mobility Survey, mereka menyatakan bahawa lebih kurang 29.4% rakyat Malaysia ada masalah kesihatan mental pada satu masa. Kita fikir 29.4, 1/3 rakyat Malaysia gila ke? Sabar. Macam saya kata, bukan gila. Kan, contoh macam kita stres kan. Hari-hari mai pergi kerja berkerut. Buka mata nak pergi kerja, fikir tempat kerja rasa stres, rasa macam terbeban, rasa macam gelisah, rasa macam tak boleh nak buat kerja dan sebagainya, rasa macam nak jumpa bos macam mana. Itu isu kesihatan mental tuan-tuan. Okey, bila ada kawan sekerja kita yang kita tak seronok, kita pergi jumpa tak seronok, rasa macam rasa nak geram je 24 jam dengan dia kan. Itu pun isu kesihatan mental. Sukar untuk mengawal kemarahan, kesihatan mental. Kan, rasa mudah nak gelabah, susah nak present dekat depan duduk, dah jadi cikgu dah banyak tahun dah. Kan tiba-tiba nak sembang dekat depan dewan, dia terketak-ketak. Kan, tak kata-kata dia sakit mental, tapi ada isu kesihatan mental. Isu kesihatan mental, bukan penyakit lagi. Alright, dan faktor ni tuan-tuan macam-macam. Dan setiap kita ada unik dalam konteks penyebab kepada terganggunya kesihatan mental kita pada satu masa. Mungkin faktornya berkaitan dengan keluarga kita. Mungkin faktornya ialah tentang kita nak tanda tangan SSPA. Mungkin faktornya apa? T15 ke, T10 ke, T20 ke. Mungkin faktornya adalah berkaitan dengan anak kita. Mungkin faktor kita adalah bos kita. Mungkin faktor kita adalah orang bawahan kita. Mungkin faktor kita diri kita sendiri. Jadi faktor tu adalah bergantung kepada individu dan setiap individu ada je punya cabaran dia. Okay, sebab itu dalam konteks kesihatan mental ni tuan-tuan, kita tak boleh nak pukul rata. Kan semua orang, kalau stres macam tu, aku tak stres, hampa stres pasal apa? Kan, setakat nak ulang-alik 100 km sehari tu biasalah. Dia tak pernah pun dia duduk dekat tepi pagar sekolah. Kan dia tak terasa nak ulang-alik 100 km, tetapi dia tak biasalah 100 km, apa nak stres. Kadang-kadang kita rasa macam stres, kita tak rasa orang tu stres, tapi bagi orang tu stres. Dan sebab itu dalam konteks ini kita tak boleh pukul rata faktor itu macam mana. Tetapi umumnya kita semua pun ada isu kita masing-masing. Saya boleh katakan kita ni tak adalah 24 jam, 365 hari sebulan, setahun, kita ni okey saja. Ada turun naik dan itu normal manusia. So dalam konteks bila kita bincang kesihatan mental, jangan risau, jangan malu, jangan segan. Dia semua orang pun akan ada ketika kita tak okey, tapi it is okay. Okay, saya rasa setakat itu dulu kita punya mukadimah ya. Saya kembalikan kepada Puan Moderator. Baik, itu padat dalam laju-lajunya tu kita memang dekat dengan landasan kereta api, doktor. Nak abang tu je lah, tapi penerangan doktor tu jelas, jelas sampai dan seperti yang telah pun disampaikan, semua orang sebenarnya berisiko. Tapi saya tertarik dengan ayat yang last tu, it's okay, ada time kita tak okay, tapi it's okay. Jadi sedap ayat tu, nanti kita boleh masuk dalam Facebook lah, update status. Dan kerisauannya dalam kalangan pentadbir, dia simple, kadang-kadang orang tak cakap secara jelas, tapi dia ada cikgu kita duk tengah bercakap dengan pokok kiasan tu. Jadi sebenarnya ada juga orang kata yang pecahan untuk apa orang kata kesihatan mental ni bukan hanya isunya kepada yang dia tak boleh fikir lah, stres lah, over dan sebagainya. Kalau dia makan lebih, dia kira kesihatan mental lah. Makan lebih, lepas tu sat lagi dia muntah balik. Takut gemuk tapi nak makan lebih, tapi duk fikir esok diet tu pun salah satu. Niat tu ada, setiap masa niat nak diet, tapi nanti. Baik, tu selingan saja. Jadilah ni kita akan bergerak kepada Dai Nur Afikah binti Mahmud. Seronok hari ni saya boleh tanya terus direct dengan Dai. Tapi dia pun tak buat live, nanti nak masuk TV3 ke share apa, kami nak juga. Okey. Baik, untuk Dai soalan hak ni cepumas. Cepumas. Dai nak jawab tak jawab, kalau boleh nak minta jawab, tapi kalau sensitif jangan jawab. Siapakah
yang paling ramai kelompok pekerjaan yang mungkin berjumpa dengan dai yang hadir mendapatkan rawatan kesihatan mental daripada dai ni? Boleh jawab ke soalan tu? Kok lah ada yang paling ramai statistik adalah pengetua, paling ramai adalah guru besar. Contoh tak nak? Bos saya dah tengok kat bawah. Bos dah tengok kat bawah. Okey, baik. Kita teruskan, sebenarnya nak tanya, apakah kekangan ataupun isu kesihatan mental yang biasa berlaku dalam kalangan yang berlaku di tempat kerja ni, ataupun jenis-jenis kesihatan mental yang biasanya dekat yang dengan pekerja lah. Mungkin boleh share dari segi pengalaman dan sebagainya. Silakan. Okay, baik, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih moderator. Banyak usik saya ni. Tahu saya nervous kot. Okey. Seterusnya yang saya hormati panel Dr. Rustam dan juga cikgu. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila moderator bagi soalan cipu mas tu dekat saya, jadi saya nak tanyalah soalan cipu mas tu dekat mereka yang bekerja. Dalam ni ada warga kerja kesihatan dan warga kerja pendidikan. Saya lontarkan soalan ni agak-agak yang mana lagi stres? Kesihatan ke pendidikan? Jawab dengan jujur, kesihatan ke pendidikan? Dr. Rustam, kesihatan ke pendidikan? Pendidikan kot. Cikgu, kesihatan ke pendidikan? Pendidikan. Oh. Kejut saya ni. Betul ya pendidikan? Tengok muka berkerut ya semua tu. Jadi yang nak jawab pun dalam ni duk nampak hak majoriti ramai belakang tu daripada pendidikan. Serba salah lah tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila kita tengok benda ni itu terlalu subjektif lah. Kalau nak kita pendidikan ke kesihatan ke, itu jawapan yang terlalu subjektif. Tapi kalau kita melihat dalam satu ayat Allah, saya merujuk kepada manual counselling syar'i yang diterbitkan oleh Jabatan
Dan apa yang berlaku, suatu ketika pagi tu dia start motor, dia nak pergi tempat kerja. Dah masuk dah dalam kompon ke tempat kerja. Dia buka WhatsApp. Dia tengok WhatsApp, kawan dia WhatsApp dekat dia. Kawan dia WhatsApp, voice note, kawan dia sebut, kasar sikit lah kawan dia cakap, ni baik pergi mampus je lah, bunuh diri lagi bagus. Istilah dia macam tu. Dia pergi dalam keadaan yang menggigil pergi tempat kerja dan dia patah balik. Dia pergi ke pejabat kesihatan daerah Baling. Dia tanya dekat saya punya kerani, saya nak jumpa pegawai psikologi. Saya kata sudah. Kan, saya kata pergi ke hospital, dia nak cari saya juga. Tu kerani call saya. Afiqah, ada di mana? Saya kata ada di klinik kesihatan Kampung Lalang. Kenapa? Kata ada pasien nak jumpa ejen. Saya kata kalau ejen tak apa, pergi je hospital, tak ada masalah. Tapi pasien ni nak jumpa Afiqah juga. Saya kata, dia in control tak? So far dia nak jumpa ejen. Saya kata okey, saya standby dekat Kampung Lalang bersama dengan doktor jugalah. Dia main dekat saya, dia tak cakap banyak. Dia jumpa saya dalam bilik kaunseling, dia terus buka voice note tu. Saya dengar benda tu, saya terkejut lah. Sebab dia dalam keadaan out of control, dalam keadaan yang emosi dia tak stabil. Pada saya bila dia dapat direction macam tu, dia boleh saja untuk nak bunuh diri. Tapi dia kata waktu dia terfikir dia nak bunuh diri tu, dia terfikir kata-kata saya yang kalau benda yang out of control, teruslah pergi ke kesihatan untuk dapatkan bantuan. Jadi kadang-kadang fikir kita kerja ni tak adalah setara mana, tapi bila kita kerja membantu menyelamatkan satu nyawa, pada saya itu satu kepuasan. Tak, doktor kan? Kita duduk di kesihatan, di pendidikan, memberi, kita tak tahu dalam ramai-ramai ni, cikgu, kalau kita tengok muka-muka ni, kita tak tahu bebanan siapa yang paling berat dalam ni. Malah kan kita ujian ada setiap orang tu tak gaji, sama. Kita ada duit, kita ada family, tapi kita tak tahu siapa yang sedang menanggung beban dalam ramai-ramai. Baik Dai, kalau bolehlah kan kita dalam sedikit, sebab saya tertarik Tuan Nasrul ni, kita nak tambah sikit. Sebenarnya masa tu dah sangat cemburu, seminit setengah lah kita bagi. Kita tambah sikit. Saya tertarik dengan apa yang Dai sebut, iaitu ada yang trigger dia. Itu kalau pada diri sendiri. So sekarang ni yang ada bersama dengan kita adalah barisan pentadbir. So how dia nak kenal pasti. Kadang-kadang kita ada remaja, kita ada cikgu-cikgu kita, saya ada anxiety, saya ada kebimbangan, saya tak boleh main kerja hari ni, saya kena duduk di rumah, saya kena begitu begini. So macam mana kita, ataupun mungkin boleh Dai share lah dari segi ciri ataupun simptom yang difahamkan, adakah kalau dia tu hanya berpeluh, dia ketak tiba-tiba tu, dia dah memang ada masalah kesihatan mental itu, ataupun mungkin kita ada dari 10 simptom tapi dia terlibat individu ini, kita nampak dia ada 9 daripada 10 simptom itu ataupun 8 daripada 10 simptom itu, barulah sebenarnya dia itu berada dalam risiko. Jadi pihak pentadbir pun tahu, kalau begini perlu disegerakan untuk rujuk. Kadang-kadang sebab manusia itu ada mekanisme bela diri. Dia tak mau nanti kalau dia pergi, orang rasa macam dia ni masalah, dia ni tak betul dan sebagainya, cuba dia menolak. So mungkin boleh Dai share sedikit ciri ataupun simptom supaya kita boleh nampak. Kalau tak bersambungkan, silakan. Okey, baik. Berkenaan tentang ciri ataupun simptom tu, kita boleh klasifikasikan kepada beberapa keadaan lah. Yang pertama kita tengok dari sudut fizikal dia kan. Sebelum ni nampak macam badan dia berisi sikit, nampak makin kurus, makin cengkung kan. Tiba-tiba nampak dari segi emosi dia, yang kedua nampak tak stabil kan. Marah, melawak sikit pun cepat melenting kan. Sebelum ni ceria and then tak ceria. Itu salah satu tanda yang kita boleh acknowledge lah sebagai ketua-ketua jabatan. Dan yang ketiga, kita tengok dari sudut jiwa dia sendiri. Mungkin banyak menyalahkan orang, banyak menyalahkan diri, banyak menyalahkan takdir kan. Dan poin yang keempat adalah dari sudut kognitif dia. Cepat lupa, tak nak pergi kerja, ponteng kerja kan. Deadline, bila bagi deadline lambat hantar balik kan. Itu salah satu benda-benda yang kita sebagai ketua jabatan ataupun sebagai ketua unit, kita perlu alert lah perubahan-perubahan yang dialami dalam kalangan warga kerja kita.
Dan paling cepat sekali buat saringan DAS lah. Paling cepat Daripada saringan doktor DAS. Lepas ni bukan hanya bagi dekat murid-murid, cikgu-cikgu, staff, semua juga boleh kita bagi. Boleh Sebab bukan bagi. apa kita boleh tahu dan kita boleh mungkin bantu lebih awal. Jadi banyak simptomnya. Taklah dia kadang ada yang kata hang ni bercakap banyak sangat dan ni masalah mental ni. Dia tak semestinya. Bercakap banyak ke, ada yang tak bercakap langsung, ada yang gelak sedia-sedia pun risau jugalah. Baik. Jadi kita beralih pula kepada Tuan Haji Hasrul Dani, Ketua Kaunselor Pendidikan Daerah, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri Kedah. Okey. Kalau boleh mungkin Tuan Haji share sedikit lah. Jadi bila kita sebut, ada yang orang confuse, dia ada unit counselling, dia ada jabatan kita panggil sebagai sektor psikologi. Jadi apa sebenarnya peranan sektor psikologi ni Tuan Haji dalam memberikan pendedahan dan pendidikan berkaitan kesihatan mental ni kepada warga pendidikan? Jadi yang ada di depan kita ini adalah warga pendidikan. Jadi mungkin boleh kita share peranan sektor psikologi ni bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada Puan Moderator, rakan-rakan ahli panel, Dr. Rostam, Da'i Afiqah, tuan-tuan dan puan-puan daripada Jabatan Kesihatan, Dr. Abdullah, serta tidak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pengetua, para guru besar dan juga wakil yang hadir dalam seminar kesihatan mental di JPN Kedah pada hari ini. Kalau nak cerita pasal peranan sebenarnya, peranan untuk kita menyantuni mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ni adalah, kalau diikutkan, peranan semua orang. Semua orang. Contohnya lah, saya teringat pada satu kisah semasa saya berkursus 2003 yang lalu. Lama dah tu, 2003. Di bawah IAB, kursus perasa. Dan kami ditempatkan ke Hospital Bahagia. Bukan kerana masalah mental, kerana kena buat kajian. Jadi saya dan juga seorang rakan, kalau tuan-tuan dan perempuan kenal, Tuan Haji Badruddin, Tuan Haji Badrul Syam, kami berdua pergi ke Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, berjumpa dengan seorang klien ataupun seorang pesakit yang ditempatkan di situ. Tapi dia dalam ruang yang sudah pun masuk pakai baju kuning. Pakai baju kuning. Dia ada baju merah, lepas tu kuning, daripada hijau, tak silap saya lah, warna-warna baju tu. Jadi masa berjumpa dengan beliau, kami tanya dia sedang menerawang jauh keluar daripada kawasan dia tu, bilik dia. Kami beri salam, Assalamualaikum. Tuan perempuan dia tak jawab. Dia cuma keling mata dia tengok pada kami. Dia keling mata dia tengok, dia diam. Beri salam lagi sekali, Assalamualaikum. Lepas tu baru dia senyum. Jadi senyum ni tanda mahu bersahabat lah. Walaupun dia berada dalam kelompok di situ, tapi maknanya dia mahu berinteraksi dengan kami. Tuan perempuan, apa yang dia ceritakan? Kenapa dia berada di situ? Dia adalah seorang cikgu. Seorang guru yang ditempatkan ke Hospital Bahagia kerana membunuh isteri dia. Bunuh isteri dia. Bagaimana dia boleh berlaku peristiwa dia bunuh isteri dia tu? Nak cerita pasal peranan tadi kan. Kerana apabila dia menghadapi masalah, isterinya seorang eksekutif. Bila outstation, dia pergi ke sekolah, dia tanya ataupun jumpa kawan-kawan, tanya kawan lelaki, rakan-rakan lelaki, cikgu lelaki, dia beritahu, ni isteri dia tak ada ni, kata. Ni nama je suami, tapi bodoh. Istilah tu dia guna tu. Nama je suami tapi bodoh, isteri sendiri pun tak dia nak jaga. Dia pun mengadu kat kakak-kakak, cikgu-cikgu perempuan pula. Kan? Sama juga istilah ataupun ayat-ayat yang digunakan. Hang tu lelaki, hang tak buat macam tu, hang dayus. Istilah dia. Maknanya dia mengadu hal kepada rakan sekerja, tapi yang dia dapat adalah kata-kata yang tak menggalakkan dia.
untuk diambil tindakan. Lalu berminggu-minggu berlaku begitu, dia kata berlaku halusinasi dan delusi dalam diri dia. Suruh buat sesuatu. Sebab tu pada suatu ketika bila isteri dia sekali lagi out session dan balik, dia dalam keadaan gangguan, dia menikam isterinya berkali-kali di hadapan dua orang anak dia. Dan dia tikam-tikam terus dia lari. Dia cerita macam tu. Jadi masalah dia sekarang ni bila dia kata macam tu, kerana dia kata tiada siapa yang dengar saya. Saya bermasalah, tiada siapa yang dengar saya. Tuan-tuan dan puan, para pengetua, pada guru besar, kita di sekolah sebenarnya kalau nak ikutkan, saya kena berterima kasih kepada rakan-rakan Konsul Pendidikan Daerah yang ada bersama di sini. Juga Konsul Pendidikan Negeri yang ada, yang banyak mengendalikan kes-kes yang melibatkan rakan-rakan guru kita yang menghadapi masalah kesihatan mental. Sebenarnya mereka tak rawat pun, betul. Konsul kita tak rawat, mereka cuma menyantuni dan juga mengenal pasti apakah simptom-simptom tu, ada simptom-simptom kesihatan mental. Itu tugas kami sebagai kaunselor. Sekiranya nampak jelas bahawa simptom-simptom itu ada, maka kami akan buat rujukan kepada hospital, pada sekretari. Memang itu tugas kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pengetua dan guru besar, sebenarnya kita di sekolah memadai kita menyantuni mereka. Dan saya pun dapat maklum balas, tuan-tuan dan puan-puan, banyak sekolah, banyak pengetua yang buat macam tu. Saya kena serahkan atau letakkan kredit pada tuan dan puan-puan kerana menyantuni. Ada seorang pengetua, saya pergi sebelah Kulim Bandar Baru, dia kata memang cikgu saya ni memanglah saya dah tahu dah, memang dia wayar putus, kata Dr. Ustaz dia kan, wayar putus. Tapi saya layan, dia kata dia layan, cakap lembut, apa yang dia nak, apa yang dia perlu, dia layan, masih dilayan, dan dia tak jadi agresif. Kerana mereka yang menghadapi masalah mental ni, dia akan agresif. Jadi itulah peranan dia. Kepada kami di sektor psikologi, sebenarnya kami adalah sektor yang cuba memberi pendidikan dan juga pendedahan kepada semua pihak, kepada pengetua, guru besar, rakan-rakan sekerja di sekolah, staf-staf sokongan, ya, untuk memahami bahawa sekiranya kita menghadapi masalah-masalah kesihatan mental, kita ada ruang rujukan dia tu yang sebenarnya ada. Kita kena faham. Sebab itulah kami sebenarnya sedikit tambahan. Dia muncul masalah kesihatan mental dia semasa yang paling jelasnya semasa pandemik COVID-19. Masa pandemik. Sebelum pandemik, dia tak apa jelas sangat, tak apa nampak sangat bahawa guru-guru kita menghadapi masalah tak sejahtera. Masa COVID tu ramai yang kehilangan mak ayah meninggal, isteri meninggal, suami meninggal, anak-anak, rakan, jiran dan sebagainya. Jadi sebab itulah melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah pun diserahkan kepada bahagian psikologi dan kaunseling melalui inisiatif #111, iaitu pemantapan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan, yang mana tugas kami adalah cuba mencari, mengenal pasti guru-guru dan juga staf sokongan yang menghadapi masalah tak sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, lahirlah macam disebut oleh Puan Murni, iaitu kita menyediakan inventory kesejahteraan psikologi IKPSI tu. Sebab tu yang muncul tu, tuan-tuan dan puan. Dan saya kena bagi kredit juga kepada tuan-tuan pengetua dan juga guru besar kerana telah melaksanakan IKPSI ni kepada semua guru. Dan insya-Allah bila kami dapat data tu, sebenarnya di Kedah ni tak ramai pun yang tak sejahtera. Tak ramai. Jadi maksud tak sejahtera tu, dia ada 8 konstruk yang ada tu. Jadi dia ada pelbagai lah, keuangan, pekerjaan dan sebagainya, emosi, sosial. Jadi kami telah membantu mereka dengan mengadakan sesi-sesi bengkel untuk
menggunakan modul-modul yang berkaitan. Baik Tuan Wallahu Haji, alam. tadi Tuan Haji ada terangkan tentang peranan jugalah kan. Jadi apa yang kita boleh dapat di sini, maksudnya sekiranya Tuan Pengetua, Guru Besar ataupun barisan pentadbir ada kekeliruan, kadang-kadang bila dengar forum hari tu nampak cikgu ni macam ada ciri-ciri tu tapi tak yakin, adakah boleh terus direct untuk kontak dengan sektor psikologi, kita nak dapatkan pengesahan macam tu ke? Memang sewajarnya Tuan Puan. Sekiranya ada simptom-simptom tu, rujuklah kepada kami. InsyaAllah kaunselor-kaunselor daerah dan juga kaunselor kesihatan negeri akan bersama-sama membantu tuan-tuan dan puan. Wallahu alam. Dia macam YB campaign lah. Ini macam YB campaign sikit no. Baik, tadi cuma itulah yang ayat last kali Tuan Haji tu yang kata tak ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kita mengharapkan tak ramai ke ramai? Macam kecewa je tak ramai. Baik, kita ke pusingan seterusnya. Tapi hak ni lagi pendek. Seorang takat 2-3 minit saja. Siapa lebih kita potong terus. Jadi, kalau bolehlah mungkin kita berbalik kepada Dr. Rustam. Dr. Rustam. Tadi macam Tuan Haji Hasrul ada sebut, ada yang kita mungkin mengalami isu keluarga. Walaupun tajuk kita ini adalah kesihatan mental di tempat kerja. Tapi sebelum nak mai ke tempat kerja, dia daripada rumah. Jadi mungkin dia ada isu tentang keluarga, anak-anak, mungkin juga tentang jiran sebelah, nak keluar tu lah, nak berkelai rebut buah pelam lah, buah pelam hak jiran ni tanam jatuh belah ni, jadi duk fikir sehari geram, bawa kereta pun sama geram kan. Jadi tu mungkin juga, ataupun mungkin sendiri bila sampai tu ada rakan-rakan tempat sekerja tu ataupun bebanan tugas, aku satu je jadi SU, dia jadi sampai 8, nak juga sampai 9, contoh berebut nak jadi SU juga, nak jadi pengerusi tu, nak jadi pengerusi kelab dan sebagainya, ataupun ada orang yang dia tak suka bebanan tanggungjawab pada dia. Jadi bila macam tu mungkin kita kata trigger untuk satu masalah kesihatan mental ni daripada pelbagai punca. Jadi ada yang mungkin di antara kita terlibat tapi dia takut nak pergi jumpa. Dia takut nak pergi rujuk kepada pakar sebab tidak mahu dianggap negatif. Nanti orang nampak pergi, oh dia ni ada masalah mental dan sebagainya, ataupun dia duk fikir sekali kalau dia pergi, lepas tu Dr. Rustam sahkan dia memang ada isu kesihatan mental dan perlukan rawatan, dia kena masuk hospital. Lepas tu duduk kan macam dalam filem tu, hak yang duk berdiri dekat jerigi besi tu kan, tolong, lepas tu gelak, duk gelak kat orang tu. Adakah itu situasinya? Ataupun apa mungkin pandangan doktor pada ni, nak biar ke, ataupun boleh hadirlah untuk mendapat rawatan dan sebagainya, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator, soalan itu sangat penting. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan bantuan dan rawatan bila kita merasakan bahawa kita ada isu kesihatan mental. So, yang penting tuan-tuan, bila kita cakap tentang isu kesihatan mental ataupun penyakit mental ni, dia ada 3 komuniti yang sangat penting ataupun individu yang sangat penting yang akan terkesan diakibatkan oleh masalah kesihatan mental kita sendiri. Okey, sebab masalah kesihatan mental ni dia bukannya cuma memberi kesan kepada individu itu saja, tetapi dia akan memberi kesan kepada orang yang menyayangi diri dia dan orang yang dia sayangi, itu yang kelompok kedua, dan juga orang-orang yang berada di dalam lingkungan sosial orang tersebut. Jadi bila seorang ada masalah kesihatan mental atau seorang ada sakit mental, dia akan ada 2 lagi tambahan golongan yang akan terganggu, yang akan juga mengalami isu kesihatan mental yang mereka tersendiri. Jadi sebab itulah sangat penting kalau kita merasakan bahawa ada sesuatu yang tak okey dengan aku kena dapatkan bantuan dengan segera. Dan tingkatan bantuan tu bukan kena masuk ward psikiatri saja tuan-tuan. Tingkatan bantuan tu bermula dengan nombor 1 adalah lingkungan yang kita percayai. Lingkungan yang kita percayai ini mungkin kawan-kawan makan kita, mungkin kawan-kawan dekat komuniti kita, mungkin kawan-kawan satu unit kita. Lingkungan yang dipercayai adalah salah satu pengubat kepada isu kesihatan mental. Jadi kerapatan kita, hubungan kita dengan lingkungan yang dipercayai ini adalah salah satu penebat ataupun protective factor dalam konteks isu-isu kesihatan mental dan mampu memulihkan kita dengan segera. Sebab kita rasa disokong. Bila kita ada masalah kesihatan mental tuan-tuan, bila stres dan sebagainya, kita rasa sendirian. Kita rasa macam tak ada orang faham aku, tak ada orang boleh tolong aku dan sebagainya. Jadi sebab itulah lingkungan yang dipercayai ini sangat penting. Yang kedua adalah bila kita rasa bahawa lingkungan yang kita percayai pun tak dapat bantu kita, dapatkan bantuan di dalam jabatan. Berjumpa dengan orang yang kita rasa amanah,
berjumpa dengan orang yang kita rasa mampu memberikan kita kepercayaan dan sebagainya, berjumpa dengan pihak psychology counselling yang ada di tempat kita, berjumpa dengan mana-mana pun sekalipun untuk kita mendapatkan bantuan awal itu. Tanya pendapat, tengok pandangan dia orang, perspektif dia orang, aku ni okey ke tak okey. Kadang-kadang kita rasa aku ni okey ke tak okey. Tak apa kot. Akhirnya melarat. Itu nombor 2. Nombor 3, jika sekiranya kita dah jumpa kaunselor dan mereka merasakan bahawa okey, ni memang masalah yang serius, perlukan dapatkan bantuan. Zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita ada macam-macam cara untuk dapatkan bantuan. Swasta ada, kerajaan ada. Online ada, offline ada. Kan? Rasmi ada, tak rasmi ada. Macam-macam cara yang kita boleh. As long as kita nak dapatkan bantuan, bantuan tu ada. Di hospital sebagai contoh, kami dekat kesihatan. Nombor 1, boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan untuk dapatkan saringan awal dulu dengan doktor-doktor. Kan? Cakap saya ni macam ada masalah, tekanan saya setiap turun tapi saya tak tahu lah saya okey ke tak. Kan, mereka akan buat saringan, dia tengok, akan rujuk pada pegawai psikologi counselling jika perlu, akan dirujuk pada pakar perubatan keluarga jika perlu, dan akhirnya rawatan tu akan dimulakan di situ. Kadang-kadang tuan-tuan puan, dia bukan isu ubat tak ubat, masuk ubat tak masuk ubat. Kadang-kadang ialah tempat untuk kita bercakap, meluah, ventilate dan sebagainya, dan kita rasa lapang dan aman bila kita dapat keluarkan segala benda tu kepada satu sumber yang kita rasa boleh percaya dan rahsia itu disimpan. Kan? Itu yang kebanyakan kita perlukan. Kan? Ramai orang yang datang kat kami tak bagi ubat pun. Kami bagi mereka ruang untuk bercakap, bercerita, berkongsi, bertukar-tukar perspektif dan sebagainya, dan alhamdulillah mereka semakin okey. Ada yang teruk sangat kan, yang cerita macam nak kena masuk ward, kena jeriji besi. Itu cerita zaman dulu-dulu. Zaman sekarang ni tak ada jeriji besi dah. Adalah jeriji tu takut benda pecah dan sebagainya kan, tapi bukan macam penjara tu teman-teman. Datang kat ward kami sekarang ni ada sofanya, boleh duduk dan sebagainya, tapi tak payahlah masuk ward. Kan, before masuk ward tu dapatkanlah rawatan segera kan. Jadi itu yang kita kena faham, bahawa rawatan yang cerita masuk ward, nanti rekod saya semua orang tahu. Rekod takkan tahu kecuali kalau tuan dan puan sendiri yang tunjukkan kepada semua orang. So rekod tu adalah rahsia rasmi. Dia terlindung di bawah akta rahsia rasmi. Jadi benda tu memang tak keluar melainkan dengan kebenaran tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan pernah mendapatkan rawatan. So ramai orang takut ni, kan pergi hospital, nanti hospital bagi tahu dekat pendidikan lah. Kami tak ada kerja nak share semua cerita ke semua orang. Kan, ada banyak benda lain yang kita boleh buat. Dan benda tu adalah hak tuan-tuan dan puan, dan itu adalah satu amanah yang kita jaga. Jadi jangan risau, kalaulah sampai tahap di mana kita perlu dirujuk kepada klinik psikiatri pun, datang je lah kan. Kalau tuan-tuan dan puan ada masa kan, bukan nak sebagai pesakit, datang macam ambil cuti, pergilah datang ke klinik kami. Klinik kami aman tuan-tuan dan puan. Dia bukan macam kat situ orang bergaduh, bertumbuk, tak ada. Itu amat-amat jarang berlaku. Mungkin tepi jalan lebih banyak berlaku daripada klinik kami. Klinik kami relax je, semua orang pun teratur je. Kan? You all boleh duduk, sembang-sembang, ada yang pegawai kerajaan, ada yang sampai jusa pun ada. Ada macam-macam golongan ada di situ. Tak ada masalah. Okey, saya setakat itu saja dulu puan. Baik. Okey, jadi jelas kat situ kita dah boleh nampak. Okey, tapi betul lah juga mungkin macam yang apa nama ni doktor ada sebut tadi tu, bila isu ni berlaku sebab apa? Dia rasa tak ada orang yang faham aku. Dia macam lagu lah. Sebab tu orang yang bercinta kan, bila dia putus cinta tu bukan tak putus lagi. Kecewa baru, lepas tu sebab tak tahu lagi nak kahwin tak jadi dan sebagainya. Jadi tu yang duk sorang-sorang menyanyi cinta ini membunuhku. Lepas tu duk tinggung kayau. Jadi tapi ada kita ada, saya pernah dengar lah doktor dia tak boleh tidur berhari-hari, tidak dapat tidur sehingga berhari-hari, dan kemudian perlu mendapatkan rawatan. Adakah ini juga dikira sebagai kesihatan mental? Jadi katanya pergi dekat hospital tu dia ada pasang alat dan sebagainya, lepas tu dia boleh lena sampai cukup jam dia. Adakah situasi ini benar-benar berlaku dan boleh maksudnya pihak mungkin ada di antara staf ataupun kaki tangan yang berada di sekolah untuk dapatkan rawatan ni? Sikit doktor, tambah sikit. Dia ada kaitan dengan masalah tidur tu, memang betul. Itu mungkin diakibatkan oleh masalah kesihatan mental, dan juga mungkin juga diakibatkan oleh masalah kesihatan. Jadi mai kat hospital tu, mai di klinik tu untuk kita nak tengok yang mana satu. Kan kalau dah sampai tahap pasang alat lepas tu elok, maksudnya ada kaitan dengan masalah kesihatan kita. Jadi why not kan, dapatkan rawatan, pengesahan dan kita rasa lega. Itu.
Dapatkan dulu rawatan baru. Maksudnya doktor akan tentukan adakah ini hanya perlu sesi sahaja ataupun perlu rawatan klinikal, ada yang perlu bergantung ubat dan sebagainya. Tak semua juga yang mai tu balik nak kena bawa ubat serempung no. Tak ada. Okey, ubat serempung tu bahasa mudah untuk faham. Seterusnya, Dai Nur Afiqah, seperti yang kita sedia maklum, dalam prosedur klinikal ataupun terapi ni, semua penyakit dia mesti ada kaedah rawatan dia ataupun ada ubat dia. Tapi apa yang kita faham sebenarnya selalu dipesanlah, macam contohlah kesihatan diri, jangan makan gula banyak, saat lagi akan menyebabkan penyakit ni sebagainya. So itu means dalam kaedah rawatan ni dia ada rawatan dan dia ada pencegahan. Berbalik kepada kesihatan mental ini, adakah mungkin langkah-langkah pencegahan supaya isu kesihatan mental ini tidak menjadi lebih mendalam, teruk? Silakan. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah. Okey lagi ke semua? Baik, berbalik kepada soalan yang sangat baik, iaitu apakah langkah-langkah yang sesuai untuk kita nak bantu sama ada diri kita sendiri ataupun orang sekeliling kita yang memerlukan bantuan. Yang pertama dalam konsep sekarang yang kita bincang, kesihatan mental di tempat kerja, mari kita wujudkan tempat kerja yang ada suasana yang sihat. Kita lazimi tanya kawan-kawan kita, okey ke tak hari ni? Sihat ke tak hari ni? Kan? Nampak sedih hari ni? Okey ke? Kan? Kadang-kadang ni orang yang ada isu mental health ni, dia bukan tak mau berkongsi. Tapi kalau ada someone yang boleh tanya dia, dia rasa sangat dihargai. Jadi biasakan tanya kawan-kawan kita, okey ke tak? Macam mana kerja hari ni, boleh lalui macam biasa dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk kita nak mewujudkan tempat kerja yang sihat. Simple words tapi dia punya kesan tu mendalam. Simple word, and pada saya itu adalah magic. Magic dan benda tu orang rasa macam, oh dia alert aku ada kat sini rupanya, kan. Dan yang seterusnya kita boleh buat, antaranya yang di kesihatan selalu buat 10,000 langkah. Kita galakkan untuk buat aktiviti fizikal. Semalam pun kami buat ujian kecergasan jugalah. Alhamdulillah, teruskanlah aktiviti-aktiviti yang sihat supaya tubuh badan kita merembeskan hormon-hormon yang sihat dan juga gembira. Yang kedua adalah kita sekiranya ada masalah, kita sendiri lebih alert lah. Kita tahu perubahan dekat diri kita tu, dan hari ni kita dah buat psikopendidikan, dapatkanlah bantuan perkhidmatan psikologi dan kaunseling sekiranya ada apa-apa permasalahan yang berlaku. Kadang-kadang kita lebih selesa untuk nak bertarung sendiri, nak berperang sendiri. Sedangkan bila isu mental health ni amat baik sekiranya kita pergi dapatkan bantuan. Contohnya doktor sakit gigi pun, kalau dia sakit gigi, dia pergi jumpa dental kan. Begitu juga dengan kita lah. Sekiranya kita ada apa-apa permasalahan, okey je untuk rasa tidak okey. Tak perlu semua keadaan untuk kita sentiasa okey. Okay. Dan ketiga adalah kita dapatkan sokongan daripada ahli keluarga, sokongan daripada orang sekeliling, supaya kita hidup ni kita perlukan sokongan. Seperti mana pokok pun ada perlukan sokongan, air, matahari. Dan begitu juga dengan kita sebagai manusia, sentiasa perlu ada sokongan. Dan alhamdulillah, bila kita menyokong, kita mewujudkan satu suasana yang sihat di tempat kerja, ini akan menjadikan kita happy. Sebab masa kita ada 24 jam sehari, 1/3 masa kita dibuang di tempat kerja. Jadi 1/3 tu bermakna 9 jam kita di tempat kerja. Maknanya tempat kerja ni adalah portion yang banyak sebenarnya, yang akan membentuk stres dalam diri kita. Jadi kalau tempat kerja tu tidak sihat, bagaimana mental health kita? Dan kita bimbang bila mental health kita tak sihat ni, kita projection, lepaskan kemarahan tadi tu pada family, anak-anak dan sebagainya. So persekitaran itu sangat membantu. Dan bagi pentadbir sendiri, jadi itulah kata bila kita mewujudkan suasana yang terapeutik, jadi mungkin biarlah keberadaan anda itu dirasai, ketiadaan anda dirindui. Jadi ada cikgu-cikgu kat sekolah sedang rindulah pentadbir yang ada di sini. Tak apa, telefon abang kat depa, mesej dalam grup kata, "Sat hari ni main dengar sat kesihatan mental ni." Oh, meletup dah nak habis dah.
Baik. Jadi kita teruskan dengan Tuan Haji Hasrodani. Jadi mungkin akhir. Tapi kita tak habis lagi, ada sikit lagi, cuma nak minta Tuan Haji Hasrodani mungkin boleh terangkan sedikit tindakan daripada pentadbir sendiri. Lang-lang dah ada kat sini. Jadi kalau kita duk cerita kita saja, apa pula peranan pihak pentadbir sekiranya ada pegawai ataupun cikgu ataupun staf, senang kita sebut pegawai di bawah seliaan pentadbir ini dikenal pasti mengalami isu kesihatan mental ni. Jadi mungkin boleh Tuan Haji kongsikan tindakan ataupun peranan yang boleh dimainkan, silakan. Okey, terima kasih pada Puan Moderator, barisan dari panel. Sebenarnya dalam kehidupan kita berkerjaya, tuan-tuan dan puan-puan, pada pengetua dan guru besar, yang paling utamanya adalah bagaimana kita boleh menyediakan persekitaran pekerjaan yang baik. Itu paling utama. Sebab itulah di sekolah saya dipahamkan kita ada ruang minda sihat, yang mana guru-guru boleh beristirahat, boleh istilah-istilahnya boleh lepak, boleh duduk-duduk santai-santai. Dan kita mungkin ada juga unit kaunseling yang menyediakan distress center. Macam kami di jabatan menyediakan distress center. Distress center ni sebenarnya boleh didatangi oleh siapa saja, oleh pegawai di JPN, di PPD dan mereka yang datang kursus. Dan setakat ini untuk maklumat perempuan memang bilik distress center kami itu sentiasa penuh. Waktu rehat aja adalah mereka yang datang untuk berurut dan sebagainya. Ada sekolah menyediakan boxing tools dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah satu ruang untuk kita menyediakan persekitaran kerja yang baik. Yang keduanya tuan-tuan adalah bagaimana boleh kita memberikan penghargaan kepada rakan-rakan guru kita. Kerana apa? Ramai dalam kalangan kita cuma melihat benda yang negatif saja. Macam kita melihat pada satu kertas. Bila melihat satu kertas, ada satu titik hitam, kita akan melihat titik hitam itu yang lebih nampak. Kerana apa? Kerana kita melihat bahawa perkara yang negatif saja yang kita boleh perhatikan, yang positif tak nampak. Jadi begitu jugalah dengan rakan-rakan kita di sekolah. Kita kalau boleh memberikan penghargaan pada mereka, datang dengan diberikan support. Wah, bagus hari ni datang awal. Kan? Tengok yang perempuan tu dia ni sedondon hijau atas bawah hijau. Kan? Dia rasa seronok berbanding dengan kalau dia ditegur. Kalau rakan guru kita yang terutamanya muda-muda, kebanyakannya dia pakai tukis sebelah kuning, sebelah hijau. Pengetua akan tegur, ni apa ni kan? Teguran kita tu betul. Cuma kadang-kadang tu dia rasa tak seronok kerana ditegur yang negatif. Jadi kita kena convert, kena kalihkan supaya agar mereka rasa seronok dengan teguran kita di awal pagi itu. Kalau mereka awal paginya seronok, masuk dalam kelas pun seronok, anak-anak pun akan seronok sampai ke balik. Jangan jadi suatu ketika nanti akan ada mesin. Satu mesin, macam kita mesin beli ayak tu. Masuk duit aja kan keluar tangan. Wah, tahniah Hasrodani. Ini nampak lawa, handsome sungguh. Tangan tu tarik balik. Kan? Adakah suatu ketika nanti semua orang akan perlu menggunakan mesin untuk mendapatkan penghargaan diri? Tak perlu. Sebenarnya kita perlu penghargaan daripada rakan-rakan kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya berlaku di sekolah kita ada dalam kalangan rakan-rakan guru kita yang kita kenal pasti ada simptom-simptom ciri-ciri bermenung, dia nampak kemurungan, dia diam, tak ada sembang dengan siapa. Sebenarnya tugas kita yang pertamanya adalah membuat catatan awal. Tengok dia, buat catatan awal, lepas tu rujuk kepada yang berkenaan. Mana pada kami ialah pada kaunselor. Kalau di daerah, pada kaunselor daerah. Mana kita tengok, dia punya perlakuan dia nampak pelik. Daripada mula 2-3 hari tu nampak pelik. Yang ini catatan saya. Pengetua-pengetua dan usaha lah. Catatan dah buat macam ni. Ini berlaku. Adakah dia ni ada masalah mental? Maka kaunselor akan buat sesi kaunseling dengan dia. Maka kita akan cuba kenal pasti lagi. Mungkin dia akan berkongsi dan sebagainya. Barulah akhirnya kita akan rujuk kepada sekretari di hospital. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai pentadbir di sekolah, memadai untuk kita melakukan pemerhatian kepada mereka dan juga membina hubungan yang baik dengan rakan-rakan kita, guru-guru kita di sekolah. InsyaAllah, sebenarnya setiap manusia ni sebenarnya
doktor ya, dia tendensi untuk masalah kesihatan mental tu ada. Tapi dia punya tu tadi tu, bila masa dia akan jadi tak jadi tu kerana ada sesuatu yang berlaku pada dia. Contoh dia yang saya kongsikan, saya pernah balik kampung, dalam perjalanan berhenti di RNR. Saya sharekan sedikit. Kisah dia bagaimana seorang yang setengah minit je tu Haji, setengah minit. Dia duduk tepi suram tu, dia nak terjun ke bawah. Jadi saya pun masa tu dah turun nak pergi ke tandas. Saya kata, kenapa ni kan? Rupanya dia dapat panic attack. Dia dah bergigil, dah bergetar begitu, dia tak boleh bernafas sebagainya. Jadi panggil seorang wanita, dia perempuan. Dia kata, cuba pegang dia, suruh dia buat deep breathing. Yang tu yang saya tahu. Kan, kata buat deep breathing, tarik nafas perlahan, pegang kat perut, tarik nafas, air, sebagainya lah sampai dia lega. Dan itu yang saya tahu, kan. Lepas tu dia panggil saya doktor. Dia kata saya bukan doktor, kan. Cuma saya tak betul lah, saya kaunselor, kan. Saya kata saya bukan doktor, itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan menghadapi ramai orang yang berhadapan dengan keadaan begitu. Mungkin kita tiada kepakarannya, tapi memadai dengan kita cuba kenal pasti ada simptom-simptom dia yang kita boleh beritahu bahawa dia nampak macam kemurungan, bersendirian, ketawa seorang-seorang, bercakap seorang-seorang. Yang itu adalah antara simptom-simptom yang luaran lah, yang peringkat awal yang berlaku kepada mereka. Wallahu alam. Baik, jadi hubungan baik dan lebih baik. Mungkin lepas ni adalah juga di antara pentadbir kita kalau nak buat bilik terapi tu, kot nak order Ogawa ke Jintel ke boleh kot no. Sebab tadi kata ada bilik untuk urut-urut tu kan. Okey, jadi kita pun dah sampai ke hujung-hujung dah. Kalau boleh nak bagi lagi, sebenarnya nak bagi bercakap lagi dan banyak benda saya tahu. Nak yang Fiqah pun nak cerita banyak lagi, tapi tak apa, mungkin kita ada ruang dan peluang untuk kita kupas dengan lebih lanjut selepas ini. Tapi sebelum kita berakhir, sikit, setengah minit kalau boleh saya serahkan pada doktor lah kot, no? Kita dah pusing, kita serahkan pada doktor. Doktor minta simpulkan sikit tentang tajuk kita pada hari, mungkin nak bagi pesanan ke orang kata saranan dan sebagainya. Setengah minit doktor, nak silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, ilmu sangat penting. Tingkatkan ilmu kita, meningkatkan kefahaman kita. Bila kita faham, mudah untuk bantu diri, mudah untuk bantu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, kalau kita sayang diri kita, kalau kita sayang orang yang kita sayang, kalau kita hargai orang yang menyayangi kita, dan kalau kita hargai harapan masa depan dan profession kita, berusahalah untuk bantu diri. Kan, bila kita bantu diri, insya-Allah kita akan bantu semua orang di sekeliling kita akan memberikan manfaat kepada semua orang. Sebab kesihatan mental ni dia ada kaitan dengan semua orang, dia bukan seorang-seorang. Kesihatan mental ni ada kaitan dengan fizikal, dia bukan mental sahaja. Jadi sebab itulah apa-apa sekalipun kita kena jaga kesihatan mental kita. Ada pasang surutnya tak apa. Kan, kalau tengah surut cari bantuan, tengah pasang bantu orang lain. Saya rasa setakat itu saja kesimpulan saya pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bonda. Padahal doktor pun laju nak sampaikan. Jadi begitulah tadi kupasan. Kita dah pergi dah kepada punca, kita dah pergi kepada kaedah dan sebagainya. Jadi sejahtera emosi, sihat mental, cemerlang jiwa. Semoga semua yang mendengar dan menonton sesi forum pada hari ini mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Kalau mungkin penyakit kepada kesihatan mental pun kita sebut benda yang samalah. Cegah sebelum parah, rawat sebelum terlewat. Jadi terima kasih di atas perhatian. Terima kasih kepada semua panel jemputan. Semoga kita mungkin bertemu di lain ketika dan mungkin lain medan lah orang kata. Jadi saya kembalikan kepada pengerusi majlis. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.